Samai. Kalau dalam realiti majalah novel. Melayang serindik di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya amalan membaca. Kata orang, membaca itu jambatan ilmu. Oleh itu, mari saya membawa anda semua untuk meniti jambatan yang diberi nama The Unsung Hero. Sebelum saya memulakan bicara buku saya ini, marilah saya perkenalkan diri. Putri Nur Batrisya binti Azizul, nama diberi, merupakan seorang anak jati Pahang, juga merupakan seorang pelajar tingkatan 5 yang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan. Buku yang akan saya kupaskan pada hari ini ialah berjudul The Unsung Hero, atau dalam erti kata lain, Wira yang tidak didendang. Buku ini dikategorikan sebagai novel bukan fiksyen. The Unsung Hero merupakan hasil penulisan oleh Allahyarhamah Melur Jelita yang diterbitkan oleh Karya Seni Sendirian Berhad pada tahun 2014. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Walaupun arwah sudah pulang ke hadrat ilahi, hasil karya beliau masih dihargai sehinggalah kini. Novel ini merangkumi sebanyak 151 bab dan mengandungi sebanyak 1156 halaman bercetak. Dengan hanya berbekalkan RM38 di tangan, anda mampu mendapatkan novel ini di mana-mana kedai buku yang berhampiran. Gaya penulisan yang digunakan dalam novel ini ialah berbentuk ringkas dan bersahaja. Ini bermakna novel ini mudah difahami oleh semua lapisan umur. Namun begitu, terdapat juga penggunaan bait-bait ayat yang berbunga dan menarik. Tema novel ini mengetengahkan pergolakan jiwa yang berlegar antara dua insan yang bagai langit dengan bumi, sangat berbeza dan tidak mungkin sama. Namun, jikalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka sang kumbang dan bunga tidak dapat berbuat apa-apa selain akur jua. Di dalam novel ini, terdapat dua watak utama yang diberi nama Irfan dan Maryam. Irfan dan Maryam merupakan sepupu. Sejak kecil lagi, Maryam dididik untuk menganggap Irfan sebagai adik-beradiknya. Namun begitu, Irfan tidak berpandangan sedemikian. Irfan telah lama menaruh perasaan terhadap Maryam, tetapi malangnya sekali, perasaan itu tidak disedari oleh tuan empunya badan. Selepas kematian keluarga Irfan dalam kemalangan jalan raya, Irfan membawa diri dengan hati yang perit dan penuh kesakitan ke latihan ketenteraan Polis Diraja Malaysia, PDRM. Betul kata orang-orang dahulu, kalau sudah jodoh tidak ke mana. Selepas 2 tahun tidak bersua muka, mereka akhirnya dipertemukan semula, bukan sebagai adik-beradik, tetapi sebagai sepasang suami dan isteri yang sah atas nama suratan takdir. Tatkala cinta mula berputik, hati mula berpaut, datangnya Ibu Taufan yang kuat. Kehadiran Rias dalam kehidupan Maryam telah memusnahkan harapan sang deraman untuk menyunting gadis sunti itu. Rumah tangga yang baru dibina itu mula goyah dan hampir runtuh disebabkan berbagai konflik yang terjadi. Novel yang berketebalan 1156 muka surat ini bukanlah sebarang tebal. Di samping mengisarkan kisah percintaan antara Irfan dan Maryam yang berombak-ambing ini,
banyak mesej tersirat yang cuba disampaikan oleh penulis kita. Misalnya, dalam aspek kekeluargaan, Maryam tetap akur dan taat akan perintah ayahnya yang berpendirian tegas dengan penuh sabar. Selain itu, penulis ada memartabatkan perjuangan pahlawan yang sering memelihara keamanan negara daripada anasir luar. Sebagai contoh, penulis menjadikan karakter Irfan sebagai seorang anggota dalam pasukan khas yang diberi nama VAT 69. Tambahan lagi, ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak selalunya didedahkan kepada kita seperti pembuatan bedak sejuk secara tradisional ada diterangkan secara satu persatu. Nampaknya telah tamat sudah bicara buku saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.